الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. Pertama sekali kita panjatkan pujian dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah taufik i'anah. Malam ini kita dapat sama-sama mentakarubkan diri kepada Allah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita bicarakan tentang kalam daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, "Ashratun la tasluhu bighairi ashrah." 10 perkara belum menjadi baik sehingga disertakan dengan 10 perkara. La yasluhul aqlu bighairi wara'in. Akal belum menjadi baik tanpa disertai dengan sikap wara'. Akal ni belum jadi baik tanpa disertakan akal itu dengan sikap wara'. Akal ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang membezakan antara kita dengan makhluk lain. Akal yang membezakan antara kita dengan makhluk lain adalah akal itu sendiri. Maka akal ini adalah alat bagi ilmu. Maka membezakan antara kita dengan makhluk Allah adalah ilmu. Hak yang lain kita kongsi dengan makhluk Allah. Pemurah kita kongsi dengan makhluk lain. Berani, gagah, lagi apa lagi? Banyak benda kita kongsi dengan makhluk lain. Tapi ilmu tak ada. Penyayang, binatang pun penyayang juga. Tolong menolong, binatang pun tolong menolong juga. Semut tolong menolong. Tapi ilmu tak ada pada semua. Ilmu tak ada pada buruk, ilmu tak ada pada lembu dan sebagainya. Yang ni alat. Akal adalah alat bagi kita mendapat kemuliaan ilmu itu sendiri. Tetapi akal ini dia tidak akan menjadi lebih baik apabila dia tidak disertai dengan sikap wara' itu sendiri. Maka ulama dia sebut siapakah orang yang berakal? Iaitu mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini aqil. Orang yang kenal Allah, orang yang akidah dia benar, orang ni aqil. Orang ni orang berakal. Tapi jika mana mereka tidak benar pada akidah tak betul, mereka masih mensyirikkan Allah, mengkufurkan Allah, orang ni tak nama aqil. Banyak dalam Quran Allah sebut la yaqilun dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita nak duduk tempat aqil, maka jadi kita ni tadi orang yang benar pada akidah. Benar pada akidah. Kemudian ulama sebut siapa dia orang berakal? Iaitu orang yang mengasihi akan akhirat dan membenci akan dunia, yang mana dunia itu bawa dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang akil. Pasal apa pula? Dia kena gemar dengan akhirat. Sebab orang yang berakal sentiasa memikirkan akan kehidupan yang hakiki. Apa yang dia buat, semua dia fikirkan tentang kehidupan yang hakiki. Perkataan dia akan fikir bahawa aku akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Perbuatan dia akan fikir bahawa perbuatan aku akan dihisab di yaumul akhirah. Semua benda. Ini orang yang berakal, sentiasa fikirkan tentang kehidupan akhirat. Orang yang berakal iaitu orang yang sentiasa melawan keinginan hawa nafsu syahwat. Sebab syahwat ini dia akan bawa kita kepada perkara yang tidak baik. Dia akan bawa kita, dia ajar kita benda jahat.
ajar kita benda jahat. Nafsu ni dia jarang bawa kita pada benda baik, melainkan nafsu itu telah duduk pada tempat mutmainnah. Nafsu yang relax, tenang. Mutmainnah ni nafsu tenang. Macam mana dia kata nafsu tenang? Nafsu yang tenang dengan Allah. Saya tenang juga ustaz. Tapi tenang dengan dunia ni bukan tenang. Itu bukan mutmainnah. Itu nafsu sumpah seranah nama dia. Dia dengan dunia dia tenang, cari duit dia tenang. Walaupun hujan, walaupun ribut, walaupun petir sekalipun, dia tetap bekerja agak. Ribut, petir, hujan, kita lihat di masjid. Mampu. Kita kata uzur syar'i. Betul tak? Tapi kalau nak bekerja kita boleh cakap uzur syar'i, tak boleh. Walaupun lautan api tetap aku harumi gitu dia. Nampak? Ini yang kita sebut nafsu kita tidak tenang. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita tak tenang. Tak tenang dengan agama Allah. Ini aqil. Sebab itu Nabi sebut orang yang berakal itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal itu dia sentiasa lawan hawa nafsu dia. Sebab kita telah dibohong oleh nafsu kita puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan sekarang Allah Ta'ala pilih kita untuk kita menentang hawa nafsu kita. Dulu kita jadi tentera nafsu. Sekarang Allah pilih kita, tukar kita menjadi penentang hawa nafsu yang mengajak ke arah yang tidak baik. Nafsu macam tu. Macam kita nak pakai serban, nafsu kita kata, ish, orang pandang aku kata. Pada orang tak pandang kita, orang tak kenal kita pun. Kan? Kita masuk masjid, orang kata, ish, orang pandang aku kata. Keliling aku semua pandang aku. Kan? Masa kita tak pakai, ada tak? Ada tak perasaan itu? Tak ada perasaan. Orang pandang aku lah. Tak ada pun. Tapi tatkala kita nak hampir dengan Allah, lagi kita nak hampir, lagi kita upgrade nak akhirat kita, lagi kita rapat lagi dengan Allah, tatkala itu nafsu kita dia akan mainkan peranan. Dia mainkan peranan, ini yang dikatakan iaitu musuh dalam selimut. Nafsu ini adalah musuh dalam selimut. Sebab apabila Allah Ta'ala jadikan akan seorang manusia, maka diletakkan pada manusia itu, diiringkan pada manusia itu dua makhluk Allah di luar badan manusia. Apa dia? Sebelah kanan malaikat apa nama dia? Mulhim. Sebelah kiri diiringkan kepada kita syaitan. Nama syaitan itu apa dia? Nama syaitan hak belah kiri. Ini orang tak mau mengaji dengan aku. Tu ustaz suka soal dia kata. Yang ni mengaji. Kalau ceramah itu lain. Mengaji macam ni. Dia kena soal jawab. Sebab ulama kata as-su'al aslul ilm. Soal itu asal bagi ilmu. Ini kena soal lah. Haji ceramah panas sikit, tak kira dia belah. Kan? Rasa tak bersonok sikit, tak kira dia lena. Kan? Yang ni bukan orang mengaji. Maka disebut, iaitu siapa dia? Yang duduk sebelah kiri kita. Syaitan, nama dia was-was. Syaitan was-was. Apa kerja setan was-was? Was-wasahkan kita. Itu dia. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan atas kita dua makhluk dalam tubuh kita pula. Satu nama dia nafsu. Yang kedua nama dia akal. Maka keempat-empat makhluk Allah ini tempat pertempuran mereka dalam hati. Lepas tu bila kita nampak satu perkara, akal kita fikir, kemudian nafsu kita datang. Kemudian datang kedua-dua makhluk Allah, malaikat dengan syaitan. Nampak tak? Datang ni. Jadi empat makhluk ini berperanan, sentiasa memerangi kita.
Dua mengajak kita, dua menarik kita. Maka tempat pertempuran itu, medan peperangan, hati. Masya Allah. Bukan senang, muda-muda nak berubah. Ya, muda lagi kita nak berubah. Bukan senang lah. Selalu orang cakap muda-muda lagi enjoy lah. Ni kata, besok dah tua-tua, dah tua bangka, berubah lah. Kan? Dah tua nak mati, nasib baik sampai umur tua. Kalau tak sampai umur tua, qalu kat situ. Baik. Betul akal. Maka ulama sebut lagi siapa dia orang yang berakal, iaitu mereka yang mencintai akan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Orang yang cinta Allah, orang yang cinta Rasul, dia sayang. Ini orang berakal. Pasal apa pula orang berakal? Sebab dia tahu kalau dia mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul, dia dapat syafaat di yaumul akhirah. Ini orang cerdik. Pasal apa pula? Sebab dia tahu dah bahawa kalau ikut diri dia, memang go to hell forever. Memang terjun dalam neraka Allah. Maka sebab itu orang yang ada akal, dia akan cari peluang, dia akan cari jalan, dia akan cari ruang macam mana dia nak selamat. Maka ini orang yang berakal. Sebab itu disertakan dengan sifat warak. Sentiasa dia berhati-hati. Dia tengok keadaan diri dia. Ini kata orang yang berakal. Bukan dia guna akal semata-mata untuk dia cari gali dunia yang membawakan dia jatuh, yang dia jauh kepada akhirat. Akal dia guna untuk tu ya. Dia cari gali dunia, cari macam mana nak tambah dana, macam mana nak tambah, semua nak bagi tambah. Dia tak pernah fikir macam mana nak tambah akhirat. Yang ni dia tak pernah fikir. Aku dari dulu semayang 2 rakaat, macam mana nak tambah? Dia tak pernah fikir nak tambah yang ni. Macam mana nak tambah orang rumah? 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4. Dah bubuh 4 pula. Kata nak 4. Boring lah. Cerai 1. Kahwin menikah lagi 1. Dia kata. Yang dia fikir masalah tu. Macam mana nak tambah akhirat? Aku ni takkan dari dulu macam ni ya. Takkan aku dari dulu macam ni. Umur aku makin bertambah. Dunia pula Allah bagi pula macam-macam tanda nak kiamat. Gempa bumi lah. Kalau setakat berlaku gempa bumi, turun bangunan, tu tak ada jadi apa. Kena turun sebab bangunan ni bergoncang, dia kata. Iman kita bergoncang lama dah. Allah bagi kita akal supaya kita memikirkan bagaimana kita ni tadi nak balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini akal. Lepas tu ada satu orang ulama, almarhum dah. Satu hari saya bertanya dengan dia, lama dah. Yang ni tahun 90. Dia panggil dia Tok Aki. Dia orang Pahang. Saya kata, Tok Aki, tolong bagi nasihat sikit. Dia kata, kita ni Allah bagi satu makhluk yang cukup mahal. Dia kata. Satu anugerah atas kita, satu makhluk yang Allah ciptakan, dikurniakan atas manusia. Apa dia? Akal. Kata. Akal ni dia kena bagi tajam. Macam mana nak tajamkan akal? Kata satu, dia kata hendaklah bangun malam. Itu di antara syarat penuntut ilmu, semayang malam. Syarat, di antara syarat penuntut ilmu ni, dia kena semayang malam, bukan kencing malam. Ataupun titi sampai tengah malam. Ni kena ingat ni. Ya, titi ya, awak sini panggil titi kan. Belah aku kalau titi jambatan. Yang ni minum sampai tengah malam, menterkedarah sampai tengah malam. Yang tak salah. Ada ustaz salah ke ustaz? Tak salah. Cuma syarat nak jadi penuntut ilmu. Kenapa? Ilmu ni dia satu kemuliaan. Saya bagi contoh, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kita tengok seorang cikgu, ini ilmu dunia kan? Tapi bila dah pencen, kita panggil dia apa? Cikgu ni pencen dah. Kita panggil orang ni apa? Cikgu juga.
Walaupun dia dah pergi haji. Mana ada tuan haji cikgu ada. Cikgu juga. Nampak ilmu ni, walaupun dia ilmu dunia, Allah tetap bagi kemuliaan. Walaupun dah pencen. Orang kerja polis, pangkat sarjan. Lepas pencen orang panggil apa? Ha? Mana ada sarjan? Pakcik, oi. Masa kerja je orang panggil. Sarjan, cikgu, macam-macam kan? Tuan, pencen tak pakai je baju seragam, habis je tempoh khidmat 25 tahun, orang panggil apa? Pakcik, Tuan Haji. Nampak? Berbeza kemuliaan ilmu itu. Ni ilmu. Sama ada ilmu itu ilmu dunia ataupun ilmu itu ilmu akhirat, tetap ada kemuliaan. Itu syarat. Sebab tiap-tiap benda yang mulia pasti ada kemuliaan. Tiap-tiap benda yang mulia. Benda ilmu ni mulia. Maka tiap-tiap benda mulia dia ada kemuliaan. Dan orang yang memiliki kemuliaan pasti dia ada benda yang mulia. Tak mungkin kemuliaan yang ada pada dia tak ada barang mulia. Dia tak ada barang. Dia tak ada benda. Sembahyang malam. Itu yang pertama, nak tajamkan akal. Orang pun tanya, Ustaz, sembahyang malam ni nak buat berapa rakaat? Nabi suruh buat 2 rakaat. Nabi kata, Sallu walau raka'atain ni. Sembahyanglah walaupun 2 rakaat, Nabi cakap. Ustaz, nak bubuh 8 boleh tak? Eloklah. Ustaz, nak sembahyang malam sampai 100 boleh tak? Eloklah. 2 ataupun tak boleh, nak 100. Malaslah nak sembang terah. Kita sembang makom kita sudahlah. Kita sembang makom kita. Ini kita sembang kita sembang Allah, makom wali-wali. Kita ni makom labu-labi. Jangan nak sembang terah lah. Kita sembang makom kita sudah. Maknanya orang kata ustaz bagi tahu 2 rakaat, dia kata. Biasa orang lain beritahu 8, dia kata. 8 tu makom dia. Ni makam-makam set-set ni set-set apa ulama'-ulama' kita ni bukan, kita ni set ulak dalam semak. Kita nak ni mengulak kerja kita. Kerja curi tulang apa semualah kita ni memang macam ulak mah. Bermakna kita ni ikut makam kita. Makam kita 2 rakaat. Alhamdulillah. Ustaz, saya dapat 2 rakaat, saya dah amal dah amal 2 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 rakaat tu kita buat. Lantak pergilah orang macam mana pun, tapi kita dengan Allah. Maka Allah sangat kasih kepada orang yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Memanglah. Kemudian ulama dia sebut apa lagi? Iaitu baca Quran. Mulazamah baca Quran. Yang ni kita ramai tinggal dah. Jangan bubuh banyak-banyak, satu hari 10 ayat cukup. Tak payah 100. Ustaz, ulama' kata dalam kitab-kitab 100, nak ulang balik. Yang tu makam dia. Kita set-set kita ni jenis makam 10 ya. 10 ayat, okey, kita sembang 3 jam di kedai, cah kuetiau, telok basuh, tak apa. Maknanya makam kita. Maka maknanya ada di dalam hari itu kita ada baca Quran walaupun 10 ayat. Ada pada hari itu kita sembahyang malam walaupun 2 rakaat. Jangan langsung di dalam kitab amalan kita benda ni tak ada langsung. Quran tak ada. Sembahyang malam tak ada. Zikrullah tak ada. Maka amalan, buku amalan kita ni kosong benda-benda ni. Bila kita tengok makan tengah hari full. Sarapan pagi full. Makan malam full. Extra pula. Ada pula ni titi tengah malam. Dia boh pula situ. Bab makan insya-Allah semua right. Bab baca Quran banyak pangkah. Bab zikir, bab sembahyang malam banyak pangkah. Kemudian apa dia? Iaitu miswak. Akal tajam. Amalkan miswak. Akal tajam. Tuan-tuan kalau pergi mana-mana pun tengok orang Arab.
Orang Arab, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, jemaah kita daripada India, daripada Pakistan apa semua, dia rajin. Pasal tak? Kan Misbah? Jemaah kita India kan? Tak rajin Melayu lah. Melayu mudah lupa. Tengok. Mereka pakai Misbah. Lepas tu ingatan mereka kuat. Kan? Tengok mereka kira kedai mamak macam mana. 30. Lagi kita suruh kira lagi sekali. 25 saya janji. Lebih pula RM5. Punyanya kuat ingatan ni pun, kuat moh. Baik. Idza aqaluka amma yanbaghi fa anta akil. Jika akalmu mengerti tentang sesuatu yang tidak pantas, tidak patut, maka barulah kamu boleh disifatkan sebagai orang yang berakal. Maknanya akal kita sentiasa diiringi dengan sifat warak. Mana kita tahu akal kita fikir yang ni tak patut bagi aku. Yang ni benda ni aku tak patut buat. Yang ni patut aku buat. Nampak tak? Ini yang dikatakan orang yang akil. Sebab itu disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, la yasluhul aqlu bighairi wara'in walal amalu bighairi ilmin. Dan belum menjadi baik lagi satu amalan apabila tidak disertakan dengan ilmu. Kita beramal tapi tidak disertakan dengan ilmu. Sebab itu kata ulama, apa dia? Orang yang duk mengaji je tanpa beramal, la yanfa', tidak manfaat. Beramal pula tidak dengan ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa perlu kita amal dengan ilmu? Supaya amal kita ni jadi sempurna. Ini amal dengan ilmu, bukan payah sangat. Apabila kita berilmu, maka kita sertakan dengan amalan. Apabila kita ada amalan, kita sertakan dengan ilmu, dia cantik. Seorang lelaki dia memerlukan seorang perempuan. Marah. Kita yang dah kahwin, tiba-tiba isteri kita tak ada, macam mana? Meroyan tau. Nampak tak? Kita orang laki-laki, kita tengok sama-sama laki-laki, kita tak ada apa rasa. Melainkan gay lah. Kita tengok orang perempuan, walaupun kita ni umur dah 50 lah, macam saya. Tengok orang perempuan dengan Ustaz Nizam Warak, dia kata tengok orang perempuan tak ada apa. Siapa kata? Kita puas istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Mata tak tengok juga. Sebab zaman kita ni zaman penuh fitnah. Tu di antara baiknya seorang perempuan tu bila dia tutup aurat, kita orang laki-laki terjaga. Baiknya. Baik kita tengok, kita pandang macam kita pergi umrah. Masya-Allah. Semua orang tutup aurat. Nampak? Tapi nafsu kita jahat juga lah. Kita tengok mata dia. Cantiklah kata. Ni mata tengok kening dia kata lebat macam padang bola. Oi lah. Dia tak tengok kawan ni buka lagi, buka ngoh baru dia tahu kening dia cantik. Nah, baru dia tahu. Syaitan ni dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Nafsu yang tidak tenang, dia akan cari ruang macam mana dia nak suruh kita buat maksiat, walaupun perempuan ni dah tutup litup. Dia akan cari ruang. Pergi tengok mata, dia pergi tengok kening. Nampak? Jahat dia. Makna kita tahu, kalau kita macam tu, kita jahat. Kita tak biar tunjuk orang lah. Masing-masing muhasabah dari masing-masing. Ish, aku macam tu lagi. Jahat aku ni kata. Aku ni jahat lagi ni kata. Mana pada ketika itu, kita tahu dah, kita muhasabah dari kita tahu kita di mana. Kita tahu dah siapa kita dan kita di mana tempat aku.
pada ketika itu kita bermujahadah, sungguh-sungguh kita lawan untuk kita duduk pada tempat yang paling baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab zaman ni satu zaman yang penuh dengan fitnah. Kita kena dengan Syiah lagi, kita kena dengan Wahabi lagi, kita kena dengan Mu'tazilah lagi. Nampak tak? Pok ni dia mau macam tu. Kita buat straight dakwah, dia kata riak. Peliklah. Kan? Kita buat baik, memang macam tu. Baik tu siapa nak buat baik, dia kena tanggung risikonya. Petak ulama' dia sebut, kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan, jadikan iblis? Apa hikmah dia? Hikmah Allah jadikan iblis, hikmah Allah jadikan syaitan. Pasal apa? Untuk merasakan bahawa ibadat ini satu benda yang luar biasa. Kalau iblis tak ada, syaitan tak ada, ibadat ni jadi macam biasa. Pasal apa pula ustaz? Sebab benda ibadat ini syaitan dia akan kacau. Kita nak semayang sunat, syaitan akan kacau. Tak apa, jangan, besok ada lagi, dia kata. Besok hari Senin, dia kata. Ada lagi, dia kata. Monday is for you, dia cakap. Dia kata kan? Mak, tengok Pak. Kita buat juga benda tu, kita jadi seronok. Tapi kalau syaitan tak ada, semua orang pakai serban malam ni. Nampak tak? Syaitan tak ada. Semua orang penuh masjid, penuh surau. Sebab syaitan tak ada. Jadi benda ibadat ni jadi macam biasalah. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh laksanakan. Semua orang boleh subuh seperti Jumaat. Nampak tak? Sebab tak ada syaitan. Jadi biasalah benda ibadat. Semua orang boleh buat. Tak ada apa-apa lah. Apabila ada syaitan, ibadat ni satu benda yang luar biasa. Lepas tu kita tengok kawan kita boleh baca Quran. Hebat hang. Aku tak boleh buat macam hang. Nampak tak? Sebab apa? Benda tu jadi luar biasa pada kita. Kawan kita boleh puasa Rajab, Syaban, Ramadan. Hebat hang ni. 3 bulan direct puasa. Aku mentekan darah 2 bulan. Pada ketika itu kita melihat bahawa benda itu luar biasa. Ini hikmah Allah Ta'ala jadikan iblis dan syaitan. Maka ketika itu bila kita dapat tempuh benda itu, kita akan merasakan kemanisan sesuatu perkara. Kita dapat buat ibadah, kita rasa manis ibadat ni. Tapi kalau orang tak tentang kita, orang tak lawan kita, tak seronok. Kita pergi perang, bagi contoh, bagi faham sikit. Macam tak faham tuan-tuan pergi perang, sampai medan perang, musuh ni semua angkat tangan. Sekali pergi negeri lain pula, serang lagi, semua sampai-sampai angkat tangan. Seronok tak pergi perang? Kalau tahu nak angkat tangan, tak payahlah kami datang. Betul tak? Tak payahlah kami nak pergi serang. Habis lagi modal minyak lagi, bekalan makanan nak pergi siap lagi. Kalau hampa nak menjerah kalah siap-siap, bagi tahu senang-senang. Macam orang main bola. Striker semua win, semua dah ada, back semua cukup, goalkeeper semua ada. Kita pun whistle tiup saja, pengadil tiup saja whistle, kita melakukan tendang yang pertama. Lawan kita berdiri. Apa nak tendang kat mana, hampa tendang pergilah, kata. Kami makan gaji bulan lah, kata. Seronok main bola macam tu? Tak seronok. Bila kawan lawan kita, opponent dia lawan kita, dia buat body attack kat kita, kemudian peminat pula bertumbuk pula atas Hanun. Tak puas pula yang player body attack, hak atas pun body attack juga. Pada ketika itu baru seronok. Kita kata barulah seronok tengok bola, dia kata. Yang ni yang dikatakan bola Malaysia, dia kata. Baru seronok. Kita pun pergi pun seronok. Kalau semua orang tengok bola senyap macam apa?
Seronok pergi tengok bola. Tak seronok. Tu yang apa seronok pergi tengok bola sebab tahu, kan? Jadi ada tukang sorak, bawa bendera, bawa banner, berdiri buat pula apa tu, ombak laut, kan? Pandai ya. Kan? Macam-macam lah, kan? Tak pergi kalah tumbuk pula. Seronok kan macam tu lah. Jadi macam satu benda budaya. Pada ketika itu seronok. Kalau orang pergi tengok bola, semua sengah. Ni player hak duk main pun dia heran. Ada ke penonton? Tak ada penonton ni kata. Ya, ini hikmah Allah jadikan iblis, Allah jadikan syaitan. Bila adanya tentangan, kita akan jadi semakin kuat dan semakin mantap. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Baik. Kemudian apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, walal fawdhu bighairi khasyah. Dan keuntungan ataupun tuah belum baik tanpa disertai dengan takwa kepada Allah. Kita dapat benda baik, takkan baik jika tidak disertakan dengan ketakwaan. Berhenti 5 minit lagi. Ingat suruh berhenti 5 minit lagi. Aku berhentilah, tak payah 5 minit. Baik. Jadi keuntungan, sesuatu keuntungan, benda yang baik tidak akan jadi baik bila mana kita tidak sertakan dengan ketakwaan. Apa benda baik? Kita dapat harta. Ini benda baik. Tapi tidak dengan ketakwaan. Tak sertakan dengan ketakwaan. Benda ni tak jadi baik. Kita ada pangkat, tetapi tidak disertakan dengan ketakwaan, dia tidak jadi baik. Kita ada kemewahan, kemuliaan, tetapi tidak disertakan dengan ketakwaan, belum tentu benda ni tidak akan jadi baik. Betul, akhir zaman kita tengok, apabila orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, dia rosak. Apabila orang yang berpangkat tidak bertakwa kepada Allah, dia rosak. Apabila orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, dia merosakkan umat. Sebab itu, suatu keuntungan yang mana keuntungan itu tidak disertakan dengan ketakwaan, maka dia tidak menjadi keuntungan yang baik. Nampak tuan-tuan? Ni pengalaman lah tuan-tuan. Saya dulu kerja tuan-tuan. Kerja macam tuan-tuan juga. Aku sijil tak ada, Liu lah. Aku minta kerja bukan dengan manager, aku minta kerja dengan chairman. Orang minta kerja dengan manager, manager main aku tak lepas lah, aku tak ada apa. Aku pergi minta dengan chairman. Tu aku dapat kerja. Orang dapat kerja bawah, aku dapat kerja best. Aku startingnya supervisor masa tu. Gaji pun kita kat 3,000. Tahun 80 gaji 3,000. Ui, maang. Banyak 3,000 masa tu. 3,000 tahun 80, tahun 86. Tapi kita fikir balik. Masa tu RM3,000 nilai dia cukup besar. Apa yang kita dapat bila kita tinggal Allah? Tuan-tuan pernah lalu kan benda ni kan? Bila kita tinggal Allah, bila kita tak sertakan dengan ketakwaan, bagilah 3,000, bagilah 10,000, tak cukup kat kita. RM1 pun kita tak pernah sedekah masa tu. Tak pernah. Sebab tak cukup. Sampai 18 hari bulan, duit tak ada dah. Pinjam kawan. Kan? Kawan pun nak pinjam kat kita. Sama-sama pokai. Sampai kami ada satu kawan, kami gelar dia apa? Mat kering. Dia kering dulu pada kami. Kami gelar dia mat kering. Memang kering saja, tak pernahnya air ni naik lah. Memang kat dia ni memang kering saja. Kenapa? Apabila kita tidak duduk dalam ketakwaan.
Tapi bila kita duduk dalam ketakwaan, gaji kita sama juga. Tapi kita tenang sekarang. Pak, tenang. Bukan kata kita tak ada masalah. Ada masalah. Tapi Allah bagi lepas jalan keluar yang cukup mudah. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Dulu kita tak takutkan Allah. Gaji yang sama, dunia yang sama, tapi kita serabut, lemah perut. Serabut. Sampai mengaji tak boleh. Tuan-tuan cuba uji iman tuan-tuan. Tuan-tuan tinggal mengaji sebulan tengok. Jangan pergi masjid sebulan tengok, tuan-tuan cari duit, tungkuh lumur, siang malam, pagi petang. Macam tu tak tuan-tuan dapat? Tuan-tuan cari duit tengok, cari dunia tengok. Tapi dalam masa sebulan, penuhkan dengan ibadat, pergi mengaji, buat amal soleh, tengok apa yang terjadi. Tuan-tuan akan kata apa? Bodoh aku. Aku ligan dunia, tapi Allah bagi macam tu juga. Maka kita habiskan sepenuh masa kita dengan perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan atas kita. Ingat tu ya. Keuntungan itu belum baik tanpa disertakan dengan takwa kepada Allah. Dan penguasa belum baik sehingga disertakan keadilan. Seorang pemimpin tidak dikatakan pemimpin yang baik bila mana pemimpin ini tidak disertakan dengan keadilan. Siapa pemimpin? Siapa pemimpin tuan-tuan? Kita lah. Kita orang lelaki-lelaki semua pemimpin. Saat saya tak menikah lagi, pimpin adik-adik kita. Sebab adik perempuan kita adalah di bawah tanggungjawab seorang abang. Kena adil. Adil ni apa dia? Al-adlu, orang yang mengikut akan perintah Allah. Ini adil. Kita pemimpin, kita seorang ayah, kena al-adlu. Barulah kita pemimpin yang baik. Kitalah orang yang mengendalikan orang yang di bawah kita dengan agama Allah. Nampak anda? Tengok adil lah kita ni. Betul saya nasihatkan. Isteri-isteri kita cukup dah tu. Tak payah pakai seluar-seluar apa semua. Pakailah jubah-jubah lah. Dah lama dah. Dah belah-belah tahun dah pakai seluar. Cukup dah tu. Pakai jubah terus. Enggak-enggak boleh ni. Kita siap-siap mengaji ni. Sebab kita tengok kadang kawan-kawan kita duk upload dalam Facebook. Bini duk pakai seluar lagi. Cerai lah. Tu kata sembang tak kah? Sembang tak kah? Dengan bini takut. Baru seorang. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Beritahu kat dia, dah lah. Orang duk tengok pungkuk hang lama dah. Cukup lah tu. Pakai jubah lah. Sembang tak, jangan sembang tak kah? Sembang tak kah? Nak ikut Islam yang betul ya. Depa pun cakap, Ustaz, isteri Nabi pun pakai seluar, kata. Isteri Nabi pakai seluar belah luar ke belah dalam? Kita ikut isteri siapa? Najib. Dengar tak aku kata hari? Kita duk marah kawan tu, tapi kita ikut kawan tu juga. Kita duk lawan kawan tu, tapi kita ikut kawan tu. Lepas tu kawan tu kata, tak ada apa. Hang marah kat aku ya, tapi hang ikut aku. Hang serupa ya, bini hang aku sama. Beza ke? Bini aku tak pakai tudung, bini hang pakai tudung. Tu ya beza dia. Hang tutup atas ya, bini aku atas bawah buka. Sama ya, dia kata. Bini hang tutup atas bawah buka. Memanglah isteri kita pakai tudung. Tapi orang tengok kaki dia, orang tengok pungkok dia. Cukuplah tu, pakai jubah lah.
Gimana je pun Tesco. Kau nak kena langkah longkang apa semua ada eskalator. Nak pergi beli jeruk sebelah bukan ada eskalator pun. Balam bawah nun. Tak payah pakai jubah, selesa ya. Jalan lah. Nah lah tu kata nak ikut Islam. Allah sebut udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam keseluruhan dia. Jangan atas Islam, bawah kafir. Boleh ni? Allah boleh lama dah. Kita ni kadang sembang tak kawan kita nikah pakai rantai, kita tak kena tegak. Mana? Aku tahu lah. Hampa ada upload dalam Facebook. Aku nampak. Selamat pengantin baru. Siap wish lagi. Pengantin lelaki pakai rantai. Tak berani tegak pun. Sembang terah. Pakai tengkolok tak salah. Pakailah tengkolok. Dia nak pakai 5 tengkolok tak apa. Nak kukup sampai atas tu. Pakai pergilah. Bukan haram pakai tengkolok. Kita tak suruh pakai serban pun. Pakai pergilah tengkolok tu. Tapi yang haram tetap haram. Tengkolok tak haram. Kita orang Melayu. Jiwa Melayu. Takkan Melayu hilang di dunia. Biar Nabi hilang tak apa. Jangan Melayu hilang. Kita cakap macam tu kan? Tak cakap. Tapi kita buat macam tu. Kawan kita pakai rantai. Tak berani tegak pun. Mak dah tu buang rantai tu. Ampun menikah dah. Kan anak menikah dengan rantai tu. Kan bini pun dah dapat dah buang pergilah rantai. Kan salam pun, salam cakap pun dah ramai dah. Dah buang pergi rantai tu dah. Tak berani. Tak berani nak tegak kawan kita. Kawan kadang kawan yang sama mengaji dengan kita. Tegaklah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ustaz, kalau dia marah, balik Tunggu buat apa orang nak marah? Orang marah lah kan? Orang marah tu, pandai saya. Ni bukan pandai, ni hukum Allah. Orang lelaki tak boleh pakai rantai. Jangan datang penurai aku. Tak apalah, aku datang dah, aku balik lah. Nampak? Tegak lah. Tapi nak tegak, makan dulu. Aku bagi cara dia. Boh bagi kenyang lu. Boh bagi kenyang, tegaklah. Ni rantai ni tak boleh sabat dah. Buang gilah haram. Aku lepas dah. Kalau hang tak mau buang, tutup pulang kat hang. Tapi hukum dia, hang tahu tak? Orang lelaki pakai rantai haram. Tahu dia kata. Tapi mak suruh dia kata. Mak kata kalau masuk neraka takkan aku sorang-sorang. Tak kira anak derhaka dia kata. Mai masuk dengan aku sekali dia kata. Baik. Kejayaan belum baik sehingga disertai dengan adab kesopanan. Satu kejayaan, satu pekerjaan, tidak akan baik melainkan disertakan dengan akhlak. Adab ni paling bagi tuan. Ni adab ni kena jaga. Baik tu, masya-Allah. Seorang ayah apabila dia duduk pada tempat guru, dia didik anak dia. Maka dia didik anak dia pada tempat murid. Tapi apabila dia duduk di rumah, dia akan berada pada tempat seorang ayah. Sebab adab di dalam ilmu lain, adab dalam keluarga lain. Sebab itu adab kita dalam kita bergaul, ni berbeza. Dalam kita mengajar, yang ni berbeza. Dalam kita menuntut ilmu, yang ni berbeza. Adab dia, ada adab dia kan? Dalam mengaji, tak kira lah hang tu isteri aku. Kena bagi tahu lah. Tapi dalam rumah, yang ni isteri kita. Mana? Kena berbuat baik. Pergaulilah isteri kita dengan baik. Tak boleh lah di madrasah pun
Isteri kita, murid kita, dalam rumah pun murid kita. Jenuh macam tu. Tak boleh. Kan? Masa kita mengajar pun, semayang malam. Tenang. Sampai di rumah, semayang! Mampus. Dia tak masak 3 hari. Mana ada adab dia. Ada adab dia. Cara dalam mendidik macam ni. Cara dalam pergaulan macam ni. Adab dalam jiran macam ni. Adab dengan sahabat macam ni. Adalah. Sebab itu karakter kita mengikut laluan syarak. Ya. Karakter kita mengikut laluan syarak. Dengan orang kafir macam mana? Dengan orang Islam macam mana? Macam itulah. Dengan hampa kan? Kena bagi keras sikit lah. Suruh semayang malam. Dengan acong, tak boleh lah. Suruh acong semayang malam, tak boleh lah. Cong, hang nak berkat, hang semayang malam, Cong. Tak boleh lah. Yang tu bodoh nama dia. Terang kat Cong macam ni. Hang kalau ikut Islam, Cong, Allahu Akbar. Hidup hang tenang. Acong berkata nak masuk Islam, kena potong tak? Yes, kalau hang nak delay dulu tak apa. Hang masuk Islam dulu. Hak potong ni tak apa, delay dulu tak apa. Ada kaedah dia hak tak potong ni. Makna dia, makna tiap-tiap kali nak semayang wajib basuh. Tiap kali nak semayang wajib basuh. Kalau hang tak mau potong lagi tak apa. Tapi tiap kali hang nak ambil semayang, hang wajib basuh. Kalau tak menanggung najis. Saya tak sedia lagi lah nak potong. Dia kata, belum ada motivasi diri, tak kuat lagi, dia kata. Nampak? Kita dah masuk kata, dah masuk Islam, potong lah. Kawan dengar potong ya. Dia kata, potong steam. Dia kata, jangan terus-terus potong. Ada kaedah dia. Yang ni dengan orang kafir. Yang ni dengan orang Islam. 50 tahun tak pergi masjid. Takkan nak gosok lagi. Itu yang kena penampak sulung tu. Mana duduk tepi masjid, tak mau pergi masjid. Nak pujuk apa lagi? Azan 50 tahun dengar dah. Takkan tak faham. Kena ada adab dia. Adab dalam salat. Macam mana adab dalam salat? Itu suruh pakai minyak wangi. Adab dalam salat. Kalau boleh dalam salat kita pakai pakaian yang putih. Ni adab dia. Ni banyak adab dalam salat. Dengan nak tidur macam mana. Dan tadi kita beritahu tentang pernah saya tak bagi amalan tentang Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ada kan? Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amalan ni Nabi sebut, siapa yang baca 25 kali sehari, jika mana dia mati, maka Nabi kata dia mati dalam keadaan yang mati syahid. Dulu kita tak jumpa hadis ni, riwayat Tabrani. Dulu syekh kita, guru kita suruh kita baca je. Dia kata siapa yang baca doa ni, dia dapat mati husnul khatimah. Mana orang yang mati syahid ni husnul khatimah. 25 kali. Lepas subuh 25, lepas maghrib 25. Bukan payah sangat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Hampa ingat tak ni? Tengok hampa ni bila doa, aku baca doa, hampa snap video. Rupa dia tak apa, dia pergi WhatsApp ke orang. Dia kata pergi sampai kat orang, biar orang lain mati syahid tak apa, aku mati kafir tak apa, dia kata. Janganlah macam tu. Sampai tu memang satu pahala. Biar benda yang kita sampai tu kita guna dulu. Kita nak cerita ke orang, biarlah kita guna dulu. Macam orang kerja di kedai jual kereta. Dia tak ada ilmu pun buat kereta ni. Asyik orang beli, mana boleh. Janji aku dapat komisen. Lepas tu bila dia tahu tentang kereta ni, dan dia pernah bawa kereta ni, bila dia cerita ke orang, dia akan cerita dengan penuh perasaan dia.
handling kereta ni barang, dia kata sebab dia dah rasa dah macam mana dia bawa kereta ni, maka dia cerita itu dengan jiwa dia sekali. Kena amalkan. Ingat kita kita baca 3 kali tengok. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tuan-tuan baca, saya nak dengar pula. Tuan-tuan baca 7 kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sekali lagi. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ahsan. Alhamdulillah. Lepas subuh besok, maghrib lepas dah. Subuh esok 25 kali kita baca. Kita bukan apa, sebab kita ni dulu jahat, kan? Jadi bila dulu jahat, kita harap kita biarlah hidup, biarlah kita mati dalam keadaan yang baik. Jadi macam mana kita berharap, dengan doa yang kita baca, yang kita jadikan wirid, kita harap untuk kita ni dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah, ya Allahu Akbar, satu permulaan kehidupan yang amat baik untuk kehidupan akhirat. Dapat istiqamah yang tu dah, alhamdulillah. Sikit je nak bagi habis. Saya pun malam ni saya nak balik ke Selangor dah. Allahu Akbar. Dan tiap-tiap kesenangan dan keselesaan belum nyaman, belum baik, belum elok tanpa disertakan dengan keamanan. Faham tak ni? Tiap-tiap kekayaan, tiap-tiap kesenangan tak akan baik, jika mana tidak disertakan dengan keamanan. Kita ada duit banyak tapi tak aman. Kita pakai kereta besar tapi tak aman. Takut. Kita takut orang curi, kita takut orang bunuh, kita takut orang rompak kita. Kita pangkat yang besar tapi tidak aman. Itu tolong jangan tinggalkan doa ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin, salimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin, najina mimma nakhaf. Saya alhamdulillah setiap lepas semayang saya baca, walaupun semayang sunat. Sebab kita takut. Takut apa? Sebab kita tak tahu barang yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tak tahu barang yang Allah tentukan atas kita. Lepas tu minta keamanan, minta selamat, minta jauh, minta aman dari barang yang kita takut. Kita tak tahu. Kalau tahu senang. Jangan tinggal yang tu, ya amanul khaifin tu. Dia tak lepas main baca sendiri ya, sebab imam-imam sekarang tak baca dah. Dia tak baca dah. Semua nak ikut Mekah punya. Allah mansurna wal muslimin.
Palestin, Syria, Afghanistan, Amerika pun sebut semua. Dia nak ikut tu Saudi punya. Semua nak ikut sana semua. Sekarang ni imam-imam dia memang dia tiru habis punya. Orang dulu buat siap dah. Yang ni orang tinggal. Yang orang tinggal. Ya aman, tiru tu boleh, tapi jangan tinggal dah apa yang ulama kita buat dulu. Macam yang kita bincang dulu masalah tarhim. Tarhim ni satu doa. Satu doa kan. Ya arhamar rahimin irhamna kan. Pagi-pagi. Sekarang orang tak buat dah. Tak adalah orang yang mendoakan setiap malam dalam satu kawasan. Walahan Nabi sebut di antara waktu yang mustajabah doa itu ketika sahur. Dulu semua satu kampung lena. Nampak tak? Tiba-tiba ada satu orang bangun tengah malam doakan untuk orang satu kampung. Berapa punya elok dah. Benda yang elok ni orang tinggal. Kena pula satu kawan ni kata jangan baca tarhim, bid'ah. Dia kata doa pun takkan bid'ah. Semua pukul bid'ah keliling lah. Jangan ni pakai serban ni waktu semayang 5 waktu ni. Mana ada hadis maudhu'. Ustaz cakap pandai saja. Kata ada hadis pakai serban satu waktu, satu salat dapat 70 kali semayang. Maghrib tadi semayang pakai serban dapat 70 kali semayang. Ni maudhu' hadis ni. Pandailah, tengoklah dalam Jam' As-Saghir ada. Imam Sayuti pun ada sebut benda tu. Dia tak ada pula cakap pakai kemeja seluar jin ni bid'ah. Tak ada pula. Kacau lah orang tak pakai serban. Kacau orang pakai serban buat apa? Ni kacau. Orang tak pakai serban tak kacau. Kacau lah. Ni tak mau pakai ni sebab kata bid'ah lah ni. Wahabi belakang ni. Kata sayang Nabi mohong lah. Bayar sangat. Nabi tu suruh tu. Betul Nabi cakap akhir zaman besok satu sunnah aku menyamai dengan 100 kali mati syahid. Kita nak amal sunnah lain kita tak mampu. Takat ni lah mampu pakai serban, pakai miswak, pakai cincin. Sunnah perang kita tak mampu. Nak sedekah macam saya nak Abu Bakar. Masuk ICU kita. Sekejap lagi kita nak lancarkan kutipan untuk surau kita ni. Untuk pembaikan dan jalan-jalan kerja ibadat surau Taman Wakaf Siti Aisyah. Yang tadi hampa dah bubuh, jangan risau, ada second round lagi. Jangan risau. Kita nak ikut sunnah tu, kita tak larang. Sunnah yang kita boleh ikut ni, kita buatlah. Dan apa yang Nabi bagi tahu tu, Masya Allah, pulang balik kat kita. Pakai serban, pulang balik kat kita. Pakai miswak, pulang balik kat kita. Pakai cincin, pulang balik kat kita. Tu pun kadang benda-benda ni banyak sangat pertikaian, susah. Ustaz, pakai cincin tak sunnah dia kata sebelah kanan, sunnah belah kiri. Kawan ni pula ustaz, pakai cincin tak sunnah belah kiri, sunnah belah kanan. Mai datang seorang, ustaz mana satu sunnah ustaz? Dah keliru pula hak nombor 3. Tanya kat kita pula, ustaz sunnah ni macam mana ustaz? Ada ustaz kata belah kiri, ada ustaz kata belah kanan pakai cincin. Tanya kat Ustaz Nizam, Ustaz Nizam kata kiri kanan. Mampui, Allah lagi penin dia dah. Macam mana ustaz kata kiri kanan? Kalau ada 2 cincin. Ada 2 cincin, satu cincin sarung belah kanan, satu cincin sarung belah kiri. Kalau satu cincin, Imam Syafi'i kata belah kanan. Imam Maliki kata belah kiri. Kita mazhab apa? Syafi'i. Kalau Wahabi aku tak tahu. Lah kita Syafi'i, kau lah Syafi'i. Mana ada cincin pakai belah kanan. Nabi pakai belah mana? Nabi pakai jari mana? Kelingking. Ni. Kelingking. Ustaz, kalau pakai jari manis macam mana? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Janji jari hang, bukan jari orang lain.
Cumanya yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Kelingking dengan jari manis boleh. Ulama kata harus pakai jari manis. Kalau nak kata Nabi pakai jari mana? Kelingking. Tapi ulama mengharuskan pakai jari manis. Harus pakai jari manis. Maknanya dapat tak sunat pakai cincin? Dapat. Kerana kita itibak pakai cincin, cuma tempat sarung tu aja. Baik. Swasa boleh pakai tak? Swasa? Kita bincang sikit bab cincin malam ni. Aku tak pernah bawa bab cincin, malam ni aku buat bercincin. Ni kisah ni cincin kat tangan ni tau, bukan cincin hak satu lagi tu. Orang lelaki dia faham Ni siap-siap jahat dulu ni. Yang ni cincin kat tangan. Baik. Swasa ni kata Syekh Daud. Swasa ni iaitu campuran daripada perak, emas dan kenapa nampak ni dan tembaga. Maka jadi swasa. Dalam kitab Syekh Daud, baik, jika mana swasa ni kita pergi kedai emas, kita leburkan, maka emas ni boleh kita asingkan. Maka hukum pakai swasa ni haram. Tapi jika mana kita leburkan cincin swasa ni, tak boleh nak asingkan emas ni. Maka kata Syekh Daud harus. Maka kalau mengikut ilmu tukang emas yang ada pada cincin swasa boleh diasingkan. Maka hukum pakai cincin swasa haram. Maka orang laki-laki disunatkan memakai cincin perak kerana itu yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cincin besi boleh tak? Ada hadis larangan daripada Nabi memakai cincin daripada besi. Emas pasal apa tak boleh? Sebab ia adalah pakaian dan perhiasan orang perempuan. Baik, masalah. Tuan-tuan tengok dalam kitab Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tuan-tuan sini kajian mengaji apa tu? Sini yang top dia kitab apa ni? Apa ada berjilid-jilid banyak orang ni. Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ada bab cincin. Tengok Bahrul Mazi bab cincin. Baik. Emas ni boleh kata ulama, syarat dia kita balut dengan perak. Kita ada cincin emas, kemudian kita salut dengan perak, maka orang lelaki boleh pakai. Faham tak aku cakap ni? Kalau cincin emas, siapa nak balut dengan perak? Pak cerdik tak ulama. Hampa nak pakai emas boleh, tapi balut dengan perak. Takkan ada orang buat. Mak ulama dia cantik dia buat nampak. Hampa ketegang sangat nak pakai juga. Tak apa, boleh beli cincin swasa tapi sadur dengan perak keseluruhannya. Maknanya dia tak nampak warna emas, dia nampak perak. Boleh kata. Tapi kalau kita buat macam tu, kedai emas dia kata apa? Ni ada kad sakit gila apa? Dia akan tanya kita. Boleh kalau nak pakai. Syarat dia macam tu. Tapi hukum memakai swasa ini adalah haram bagi orang lelaki-lelaki. Sikit lagi. Pukul 9, 3 minit. Kekayaan belum baik sehingga akan disertai dengan qanaah. Allah bagi kita kekayaan, belum baik lagi kekayaan itu jika tidak disertai dengan qanaah. Pasal apa? Orang yang kaya apabila tidak ada qanaah, dia akan ada sifat tamak. Dia akan himpun bagi kaya lagi, himpun bagi kaya.
Tapi bila ada sifat qanaah, pada ketika itu dia akan ada sifat syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kaya dia itu, maka dia boleh bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang kayalah. Kayalah kini. Boleh sedekah. Bukan nak sampai 2-3 bilion duit, tak payah. Kayalah tentang. Yakinlah dengan Allah. Bab sedekah ni tentang yakin dengan Allah. Jangan risau. Jangan risaulah bab sedekah. Saya sembang-sembang dengan orang rumah saya. Saya datang ke utara ni 4 hari. Beberapa tempat sama saya tak ambil duit. Saya tak ambil. Saya cakap dengan rumah saya, kita main dah lah jauh. Saga hati tak ambil pula. Kemarin saya di Sungai Duri, saya lelong jam tangan. Tok Surau. Tok Surau boleh 1,000 orang beli. Balik-balik orang bagi kat anak saya kata apa? Ya, ada orang bagi kat ayah jam tangan. Aku dapat beli jam tangan, nampak? Beli jam tangan lain, G-Shock pula. Allah Ta'ala ni zalim kan tak? Tak zalim. Ni malam ni kita nak lelong pula ni, G-Shock ni. Nak lelong lagi, tengok Tok Surau kita pula. Allah Ta'ala tak zalim. Tak zalim. Kalau kita buat benda semua kerana Allah, jangan risau. Intan surullaha yansur. Bukan ini sumbernya. Ini bukan sumber dia. Allah akan bagi jalan lain pula. Jalan lain pula, tuan-tuan. Saya sewa rumah di Sungai Petani. Selalu jiran sebelah-sebelah ni, tuan-tuan, kami jumpa angkat tangan. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Sihat. Kadang 4 hari saya duduk di Sungai Petani, sekali jumpa orang sebelah. Dia keluar kerja, saya lena. Saya bangun, dia lena. Tak ada jumpa. Inilah sistem rumah teres. Syok. Nafsi-nafsi. Kita tak tahu orang sebelah buat apa, gelap gelamat, tutup semua dengan tirai, dengan tabir, tak ada bunyi apa, cengap. Meninggal pun kita tak tahu. Hebat tuan. Nak balik tadi tuan, saya nak keluar rumah, jiran ke jumpa saya, ustaz nak balik dah ke? Ya. Huluk kita. Nampak? Duduk bertahun dah. Setahun dah ingat saya duduk di Sungai Petani. Ni nak sumbang untuk madrasah. Lah, setahun baru terkenang nak sumbang. Nampak? Allah bagi, nampak? Allah bagi hidayah. Ruang jalan yang banyak. Ni kata yakinlah dengan takkan miskinnya. Orang yang sedekah ni tuan-tuan takkan miskin. Tuan-tuan tolonglah yakin dengan Allah. Hari-hari kita tengok, sedekah ya. Ustaz tu buat apa? Jangan kira ustaz tu buat apa. Ustaz tu buat benda lolak, ustaz tu masuk neraka. Yang apa duk sibuk-sibuk pasal apa? Janji kita buat amal baik, kita infak. Kita infak. Jangan tanya, ustaz tu buat ni, ustaz tu, lantak pergi kat dia. Sebab apabila kita buat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran ya, Allah tahu. Allah tahu. Kita jangan campurkan urusan campur aduk urusan kita dengan urusan bubuh ya. Sekali kita buat sekarang, jangan risau. Kalau hampa nak berkat lah. Kalau hampa tak mau berkat, nak duduk macam ni ke, terpulang lah. Aku bagi jalan lah. Hampa kata, ustaz saya tak mau, saya mau macam ni lah. Ini sama saja nak kongsi lah. Tu lah. Alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Bila sedekah ni jadi seronok. 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 Saya di madrasah tu macam tu. Satu hari nak keluar, satu hari duit makannya 700 lah. 700 tu dah duit makan.
Ni bukan main-main punya makan ni, terkedarah tau. Siapa selesaikan 700? Yuran tak ada. Siapa nak bagi, bagi. Tak bagi sudah. Sampai ke sudah, tak bagi. Yuran tak ada. Api air tak ada. Aku bukan ada bisnes. Hampa tengok aku, hampa pernah kenal aku setahun lebih. Aku ada berniaga apa? Tak ada bisnes, tak ada apa. Bukan hari-hari, tiap-tiap bulan aku datang sini buat kutipan. Tak ada pun. Tak ada buat kutipan pun. Niaga pun apa pun tak. Sekolah nak pakai 60,000. Ni datang mana duit ni? Ustaz bela toyol kah? Yakinlah dengan Allah Ta'ala. Walaupun negara kita ekonomi jatuh, tapi Allah miskin tak? Allah miskin tak? Tak miskin lah. Allah takkan miskin. Allah maha janganlah fikir banyak, fikir sangat. Kita fikir akhirat sudahlah. Dan ketinggian nasib darjat belum baik tanpa disertakan dengan tawaduk. Kita dapat maqam yang tinggi, belum tentu baik. Dia tidak boleh jadi baik tempat yang tinggi itu jika tidak disertakan dengan tawaduk. Akhir sekali, dan perjuangan menuju kebenaran belum baik sehingga diiringi dengan taufik Allah. Kita berjuang pada jalan Allah, jika tidak diiringi dengan taufik Allah, dia tak baik. Sebab disertakan dengan nafsu. Mulalah pada masa itu perjuangan kita dah lari daripada dasar dia. Mula nak pangkat, nakkan populariti, nakkan kemasyhuran dan sebagainya. Tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita perjuangkan sekarang? Kita seorang perjuang. Kita nak berjuang menjadi hamba Allah, bukan atas dasar nafsu. Iaitu atas kita minta diiringi dengan taufik Allah, diiringi dengan hidayah Allah. Selalu saya cakap dalam kuliah saya, orang kalau tak suka kita tak apa, jangan sampai Allah benci kita. Biar orang benci kita, orang keliling dia kita benci kita tak apa, tapi jangan Allah benci kita. Yang ni kita nak. Kalau Allah benci kita, Allahu Rabbi, kita tak boleh duduk. Rezeki tak berkat, umur tak berkat, semua benda tidak akan berkat. Tapi kalau Allah sayang kita, Allah, kerana semua makhluk ini adalah milik Allah. Kita kena pegang ni, pergantungan kita dengan Allah kena betul. Macam orang berniaga, dia lupa yang semuanya milik Allah. Tapi bila dia bergantung pada satu benda, usaha boleh tak? Usaha boleh. Dia pun gantung wafak. Gantung wafak 786. Gantung. Bismillahirrahmanirrahim, bawah ada 786. Saya pernah tanya dengan Bismillahirrahmanirrahim 786. 786 ni iaitu angka bilangan zikir. Saya pernah tanya dengan satu orang Malbari, dia tanya dia 786 ni apa? Tiap-tiap ada bismillah. Dia kata yang tu angka bilangan zikir. Itu dia orang ni yang berniaga ni, tiap-tiap hari dia orang baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Kita pula 786 ni saya adik-beradik. Dia orang zikir, tuan-tuan. Dia orang zikir. Sebab itu kita tengok bos mereka duduk di kaunter pegang tasbih. Orang kita Melayu dah. Orang kita Melayu dia gantung wafak ya. Ayat 1000 dinar. 1000 dirham. Apa lagi 1000 lagi? Kemudian ni azimat pengasih buhlang. Dia dah lupa pergantungan dia dengan Allah. Yang tu ikhtiar. Mereka ni tak baca bismillah 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mula buka berniaga. Nampak tuan-tuan? Tengok mai tokek seorang lagi pula, tasbih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Kita mana dah? Duduk di kaunter, buat apa? Itu gelak seorang macam orang gila. Bang ni berapa bang? Kita buat hati. Panggil kita. Kita tak minta pertolongan zikir.
Zikir. Kan ada Ustaz Hanafiah kita kongsi bab satu makcik yang dia baca selawat goreng pisang. Apa dengar cerita tu kan? Jual pisang bukan tempat strategi pun, tengah hutan. Ni cerita Ustaz Hanafiah kan, tengah hutan kan, tengah hutan. Sebulan dia berniaga apa? Average 6,000. Tengah hutan. Kadang-kadang boleh cecah sampai 10,000. Goreng pisang tengah hutan. Hampa percaya tak ni? Tak ada orang, buat apa? Selawat. Zikir. Benarlah kata Allah, uzkuruni azkur. Kau sentiasa ingat aku ingat kau. Aku takkan lupa mah. Tapi kalau kau lupa aku akan lupa kepada kau. Ingat tak? Zikir dengan Allah. Baik, kita lancarkan tabung kita pusing lagi sekali. Sementara hampa duk buah dalam tabung tu, kita lelong jam ni untuk surau kita. Aku tak tahu G-Shock ni orang bagi aku tak tahu original tak original. Aku pakai aku janji G-Shock. Baik, insya-Allah kita buka dengan harga paling murah sekali. Jam ni saya pun tak tahu siapa bagi saya semalam sebab tuan jam ni dia tak jumpa saya. Jadi kita nak lego jam ni, kita buka harga paling murah sekali untuk surau ni. Surau ni lah surau pertama kali saya datang. Insya-Allah kita lancarkan lancarkan kutipan kita insya-Allah pada malam ni insya-Allah. Dan insya-Allah juga dan pada malam ni juga jika ada sagu hati daripada surau ni, saya akan masukkan seluruhnya dalam tabung dana ibadat surau ni. Jadi nanti tak payah gatai-gatai nak bagi kat aku. Kalau nak bagi semua dana surau kat aku. Takat sagu hati tu tak payah. Untuk malam ni je lah. Sebab kita ada buat kutipan. Aku pun nak rasa juga aku dulu setan tuan. Macam hampa juga, adik-beradik kan, pusat-pusing. Tapi Allah Ta'ala ni kasih kat kita, dia bagi kita hidayah. Dia bagi kita hidayah, tuan-tuan. Tu saya pernah kongsi dengan tuan-tuan. Macam mana saya dapat hidayah. Saya dulu macam tuan-tuan juga, tak pergi masjid. Tak pergi tuan-tuan. Tapi satu hari tuan-tuan, saya dengar azan pukul 3 pagi. Dengar azan pukul 3 pagi tuan-tuan. Dan azan tu saya tak pernah dengar pun. Saya dengar azan pukul 3 pagi, saya bangun 3 pagi, saya marah tuan. Masjid ni pukul 3 pagi azan. Mekah pun azan 4.30. Mekah azan 4.30. Saya marah tuan. Saya lena balik, dengar lagi azan yang sama. Bangun lagi, saya dengar lagi, saya tidur lagi tuan-tuan, saya dengar azan yang ketiga. Pada ketika itu saya duduk di tepi katil dalam satu bujang. Saya duduk di tepi katil tuan-tuan, saya teriak tuan-tuan, dan saya balik dan terus saya resign kerja saya balik jumpa pak saya dulu Tok Guru. Sebut nama dia orang tahu dah, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Saya balik jumpa ayah saya tuan-tuan. Ayah saya cakap apa? Nizam dia kata, muka hang dia kata tak ada nur, langsung jatuh dia. Jatuh dia tuan-tuan. Dia kata Allah sayang kat kita. Selang beberapa tahun yang tu tuan-tuan, ada satu hamba Allah ajak saya pergi Makkahul Mukarramah. Saya pergi tuan-tuan. Sampai di Madinatul Munawwarah tuan-tuan, saya dengar azan subuh. Dan azan itu yang saya dengar sewaktu saya zaman bujang. Saya jatuh tuan-tuan, lembik kaki saya. Masa tu saya teriak sungguh. Saya cakap dengan Allah, ya Allah Tuhanku, kau sayang aku. Jika mana kau tak beri hidayah atas aku, nescaya sampai lah ni aku akan jadi orang yang buat kemungkaran atas engkau. Aku akan langgar perintah engkau. Tapi Allah sayanglah. Itu saya tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan bukan siap orang baik-baik pun. Lahir-lahir dia terus baca Quran. Ni tuan-tuan. Aku tak, tapi Allah pilih kita duduk depan ni.
Jumpa dengan Tok Guru ni, Tok Guru doakan kita. Jumpa dengan Tok Guru ni, Tok Guru doakan kita. Saya bukan orang alim tuan-tuan, saya cakap terang-terang. Tapi Tok Guru kita redha kat kita yang tu. Tok Guru saya redha kat saya. Yang tu ya. Masa Ustaz tahu Tok Guru Ustaz redha kat Ustaz. Lafaz kalam yang mereka keluar zahir daripada lisan mereka. Mereka beritahu kat kita terang-terang. Ya. Masya Allah. Yang itulah ada doanya guru. Ni tuan-tuan. Ya. Allah sayang kat kita. Betul, kadang-kadang bila saya bercakap bab-bab ni, saya sendiri pun tak boleh tahan air mata saya sendiri, sebab saya tahu saya siapa. Kita masih lagi bertanya dalam diri kita, ya Allah, adakah Engkau telah ampunkan dosa silam aku? Adakah Engkau ni telah ampun dosa silam aku? Yang ni saya selalu tanya dalam diri saya. Yang ni kadang-kadang duduk seorang-seorang di rumah, kita duduk teriak kadang-kadang. Baik tuan-tuan, cukuplah saya kongsi tuan-tuan macam mana saya dapat hidayah. Hampa tak tahulah, mungkin hampa ni siap baik, saya pun tak tahulah. Baik, kita buka jam kita ni untuk dana surau kita. Jam ni elok lagi ke? Aku pun tak tahu. Oh, cantik semua. Ya, cermin dia pun tak ada crash. Tapi kalau tengok ni macam original. Semua lagi lampu dia masih hidup tuan-tuan. Nampak Bila tak nampak pendek umur. Ya, semua elok lagi. Kita buka dengan harga paling murah. Saya buka dengan harga RM100 dulu. Ada tak sahabat-sahabat kita nak beli jam kita ni untuk dana surau kita dengan harga RM100 dulu? Kalau ada, tolong angkat tangan. Ada sahabat kita ada angkat tangan seorang RM100. Ada tak sahabat-sahabat lain nak lawan RM100? Saya bukan pakai masalah jam ni, kemudian saya juga ada saham. Tuan-tuan buat ibadat dan surau ni, buat program semayang apa semua, saya pun dapat juga. Saya nak tu sebab saya malas buat ibadat. Tuan-tuan tak apa rajin. Dai pun aku tengok hitam ni jenis rajin semayang. Dai aku tak hitam, jerawat dah. Ada tak lagi saya nak lawan? 200 kawan ni lawan 200. Ada tak siapa nak lawan? Ustaz, saya gaji dah habis, jangan risau, Allah Ta'ala ganti dengan jalan lain. Jangan risau tuan-tuan. Ada lagi siapa nak lawan? Ada siapa nak lawan? 200. Ada siapa nak lawan tak? Aku lawan tak? 300. Aku sendiri lawan. Ada siapa nak lawan tak? 300. Ada siapa nak lawan lagi? G-Shock ni harga dia 500 lebih kata ni. Ada? Ada siapa nak lawan? Tak ada, nak tutup ni? Tak ada Tak ada? Tak ada? Aku bilang sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aku beli jam aku sendiri. Jadi RM300 insya-Allah, nanti saya serahkan kepada surau RM300 insya-Allah. Di setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan ampunkan dosa tuan-tuan. Dan tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan saya ikhlas billah dan mati dalam keadaan mukhlisin. Mudah-mudahan Allah terima kerja amal kita yang sedikit ini. Kita tak mampu, kita bukan orang baik, tapi kita minta Allah Ta'ala barakahkan kita. Allah Ta'ala beri kita petunjuk demi petunjuk insya-Allah. Allah beri kita hidayat demi hidayat dan kekuatan, dan kita bertambah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan tuan-tuan insya-Allah dalam keberkatan Allah, Allah tingkatkan yakin kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahmatkan kita dan Allah redakan kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibatin nadama innaka as-sami'ud du'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil al ahadits. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam segala ahwal kami dan amalan kami ya Allah. Ya Allah, sertakan atas kami setiap amalan kami dan perbuatan kami
taufik dan hidayahmu ya arhamar rahimin. Jangan kau cabut hidayah dan taufikmu atas kami ya Allah, dalam segala perbuatan kami, perkataan kami, dan irsyadkanlah kami ya Allah. Irsyadkanlah kami ya Allah. Irsyadkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak ada kekuatan dalam melakukan setiap perbuatan yang baik ya Allah, kerana kami terlalu lemah ya arhamar rahimin. Berikan kami kekuatan ini ya arhamar rahimin. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk berbuat amal saleh ya arhamar rahim. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya arhamar rahimin. Ampunkan sekalian dosa-dosa silam kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan setiap dosa-dosa silam kami ya Allah. Ampunkan setiap kesalahan kami ya Allah. Ampunkan setiap kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Jangan kau biarkan segala kesilapan kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami ya Allah berada dalam catatan amal kami ya Hayyu ya Qayyum. Kami tidak mampu untuk kau lihat catatan kami di yaumul mahsyar ya Allah. Kami tidak mampu kejahatan kami diperlihat oleh sekalian umat Islam di yaumul mahsyar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.